So guys, selamat datang ke SRTV. So kita bercerita mengenai pengumuman official daripada Sabah FC mengenai 3 pemain import yang telah diperkenalkan kepada mereka, dan of course seterusnya 2 pemain lokal yang didaftarkan kembali di dalam skuad Sabah FC ni. So ini adalah benda yang bagi aku sudah kita anticipate lah, di mana kita telah berkongsi mengenai 2 nama, itu Dean Pelikanos dan juga siapa lagi satu orang tu, Dan Ingham. Memang itu kita sudah bercerita mengenai transfer rumors mengenai pemain ni, dan seterusnya adalah satu pemain yang betul-betul tidak ada ribut tapi tiba-tiba diperkenalkan oleh skuad Sabah FC, itu Ajin Mujajic. So bagi aku cukup gembira lah. Okay, walaupun dimulakan dengan satu cerita yang tidak begitu elok apa yang telah diperlakukan kepada Pak Tisu. Sebelum aku pergi jauh tu, aku bercerita mengenai Pak Tisu dulu. Aku ada membaca sebahagian komen daripada video tersebut yang mengatakan macam memang sesuai lah Pak Tisu tidak bersama Sabah FC lagi, kerana kita tahu yang prestasi Pak Tisu di penghujung Singa Liga Super tu agak berkurangan. So aku mengatakan video sebelum tu bukannya aku mau Pak Tisu kekal bersama Sabah FC, di mana aku sendiri telah memberi komen aku tentang pendapat aku tentang prestasi Pak Tisu, di mana aku sendiri juga mengatakan performance beliau di penghujung saingan Liga Super tu amat ketara lah, amat merundum lah apa yang telah beliau tampilkan. Cuma apa yang aku perkatakan dalam video tersebut adalah mengenai cara beliau dilayan, itu siap. Bukan aku mau Pak Tisu terus kekal bersama Sabah FC, tidak. Aku cuma ingin mengatakan cara beliau dilayan tu macam tidak sesuai lah. Okey, itu untuk cerita tu lah. Jadi sebagaimana kita tahu, Dan Ingham dan Pelikanos memang sudah kita perkatakan di dalam video sebelum ni, dan ini memang merupakan transfer rumors yang cukup kuat lah, kerana disokong oleh beberapa wartawan lebih kurang macam tu lah mengenai rumours untuk berpindah ke Sabah FC, dan sekarangnya telah menjadi kenyataan, di mana Dan Ingham ni berasal daripada New Zealand, mempunyai CV yang cukup bagus. Individu ni sekali lagi berumur 26 tahun, berketinggian 186 cm, cukup tinggi, berasal daripada New Zealand dan mempunyai caps lah bersama New Zealand. 13 penampilan telah beliau lakukan dan akan beraksi selaku right back. So ini aku boleh katakan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Minko. Dan seterusnya adalah Dean Pelikanos, berbangsa Australia, berumur 24 tahun, berketinggian 180 meter, central midfield. Ini seolah-olah akan mengganti kekosongan yang ditinggalkan oleh Telmo Casanhera. Dan seterusnya adalah pengambilan Ajin Mujajic ni adalah merupakan satu benda yang sekali lagi aku katakan memang di luar pengetahuan kita, especially aku rasa ini tiada siapa yang menyangka pengambilan pemain ni. So aku dah membuat sedikit research lah, di mana dia ni berasal daripada Bosnia Herzegovina, pernah juga beraksi untuk international team tapi under 17 dan under 19, dan beraksi untuk Liga, kejap guys macam ada slow sikit pula PC aku ni, lama nak pakai terus slow. Dia telah dinobatkan selaku penjaring terbanyak lah untuk liga yang telah beliau ikuti, di mana 24 penampilan, 15 gol telah dijaringkan, dan telah dinobatkan selaku penjaring terbanyak lah di dalam liga beliau. Tapi kena ingat, ini adalah tier 2 punya liga, bukan liga utama, dan berumur 27 tahun, berketinggian 189, center forward. So maksudnya dia akan mengganti, so far aku katakan mengganti, pasal aku rasa Joe Pedro macam tidak akan bersama Sabah FC lagi. Itu kuat aku punya kuat hati aku mengatakan sedemikian lah. Dan apa yang menarik tentang pengambilan 3 pemain ni adalah berumur macam boleh dekat masih agak muda lagi. Sekali lagi, Mujajic 27 tahun, dan Pelikanos 24, dan Ingham 26. So jauh lagi lah sebelum menuju ke 30 tahun. Menunjukkan sekiranya semua berjalan dengan lancar, penampilan mereka cukup bagus bersama Sabah FC, ianya boleh dipakai lama. Dan of course di sini aku ingin bercerita mengenai stamina pemain itulah. So dalam usia sebegini ni, apa yang mereka miliki itu
especially apabila umur 26, 27 bila orang berada di kemuncak dia. So diharap apa yang mereka miliki, apa yang telah mereka pelajari daripada CV mereka ni dapat dibawa bersama Sabah FC dan memberikan satu impact yang besar untuk skuad kita ni. So lebih aku katakan lagi muda lagi, so bila orang stamina apa semua tu, fizikal semua masih kuat lah untuk bersama Sabah FC. Dan seterusnya adalah kemasukan kembali dua bekas pemain Sabah FC, iaitu Badrul Effendi yang beraksi di centre back, di mana sebelum ni telah beraksi dengan PDRM, dan seterusnya Maxius Musa. Aku ni ingat di mana dah selepas bersama Sabah FC pada tahun 2023 tu, terus dia macam beraksi di satu klub, aku lupa siapa nama klub tu, yang beraksi di, kalau aku nisab dia ni left winger. So inilah merupakan terus terang aku katakanlah, antara Badrul Effendi dan Maxius Musa ni, aku lebih excited melihat Maxius Musa kembali kepada Sabah FC lah. Aku perlawanan menentang PJ City kan tempoh hari yang kalau aku tak silap, di mana salah satu gol yang diberikan oleh Maxius Musa ataupun something macam tu lah. Tapi bagi aku dia ni cukup berbakat lah. Cuma sama ada bakatnya boleh diketengahkan, boleh diperbaiki lagi under coach baru kita ni, itu menjadi persoalan untuk Sabah FC sekarang. Dan antara benda lain yang kongsikan pada kamu adalah sesi latihan yang telah dilakukan oleh Sabah FC di sini, di mana Dan Iham dan juga Dan Pelikanos memang berada di sesi latihan bersama Sabah FC. Unfortunately, Ajin Mujajik belum ada lagi dalam gambar tersebut. Dan antara nama-nama yang masih lagi bersama Sabah FC, nampaknya memang mereka ni kekal bersama Sabah FC lah, iaitu striker kita Darren Lock ada di sisi latihan tersebut. Seterusnya ada juga Farhan Roslan. So sekiranya position yang ditinggalkan oleh Sadi Ramdhani itu tidak diisi oleh mana-mana pemain import ataupun pemain lokal untuk bersama Sabah FC, keberadaan Farhan Roslan bersama Sabah FC ni bagi aku cukup okey jugalah. Pasal persembahan Farhan Roslan ni pun, kalau kita tengok dari segi assist, dari segi gameplay, dia punya kebijaksanaan untuk mencari pemain, membuka ruang pun agak bagus. Seperti mana apa yang telah beliau tampilkan pada beberapa perlawanan sebelum ni. Seterusnya Khairul Fahmi Cekmat, Damien Lim juga ada dalam gambar tersebut. Dan ada beberapa pemain muda lagi lah. Aku berapa ingat nama dia orang sini. Sorry. Jadi ini adalah antara benda. Jeffrey Chu pun ada. Gary Steven Robert pun ada. So ini adalah antara benda yang bagi aku cukup menggembirakan lah untuk aku apabila melihat wajah-wajah lama ni terus kekal bersama Sabah FC. Of course aku katakan gembira di sini bukanlah aku katakan kita akan terus menjadi pencabar utama di saingan Liga Super ni, terus berada tangga ketiga. Bukan itu maksud aku. Tapi aku ingin mengatakan sini at least wajah-wajah yang familiar untuk bersama Sabah FC masih kekal, di mana memang kita boleh harapkan mereka hasil daripada persembahan mereka pada beberapa musim lepas, dan penampilan aku boleh katakan termasuk Badrul dan juga Maxius, aku boleh katakan 5 wajah baru di dalam Sabah FC ini pun nampak gayanya boleh membantulah perjalanan Sabah FC. Pasal aku sebenarnya kalau atas apa yang kita lalui ni, atas pemergian beberapa pemain Sabah FC ni, ini prediction awal aku pasal kita belum dapat lagi keputusan muktamad terakhir mengenai import Sabah FC yang dikatakan akan diberikan akan membawa masuk 6 pemain import saja, tapi setakat ni kita baru tahu ada 3 saja. So kemungkinan besar ada 3 lagi masuk. Tapi atas apa yang aku nampak sekarang ni, aku mengatakan macam aku target mid table lah, lebih kurang macam tu saja. Buat masa ni sekali lagi depends on nama-nama lain yang bakal diumumkan, mungkin akan merubah tanggapan aku untuk kedudukan Sabah FC pada saingan Liga Super ni lah. Walaupun aku katakan Ajin Mujajik ni pun telah meraih selaku penjaring terbanyak di saingan bola sepak beliau, tapi aku kena reserve dulu aku punya feeling tentang persembahan beliau ni, kerana this is totally different league, different player. Kemungkinan besar gol yang dilakukan oleh beliau ni hasil daripada umpanan ataupun kerjasama yang telah diberikan oleh rakan-rakan beliau lain. Dan adakah pemain Sabah FC mampu untuk membantu beliau
menciptakan gol untuk beliau bersama Sabah FC pada saingan Liga Super yang akan datang. So itu menjadi persoalan dia lah. So aku masih reserve untuk Ejem Mujajic ni. Tapi so far sekali lagi atas apa yang ditampilkan oleh Transfermarkt ni, sekali lagi 24 penampilan, 15 gol, 3 assist, nampak cukup menjanjikan lah. Dean Pelicanos tak berapa sangat, 14 perlawanan, 1 assist. Si Ingham pun 13 perlawanan, tiada gol, tiada assist. So still an open book, hard to judge selagi belum ada apa-apa perlawanan pramusim. Aku mengharapkan perlawanan pramusim juga akan dilakukan oleh Sabah FC supaya kita dapat lebih mengenali, lebih melihatlah cara pemain-pemain baru Sabah FC ni guys. So okay, bagaimana pula pendapat anda mengenai kemasukan 3 pemain import ke dalam Sabah FC ni? Adakah anda merasakan reputasi Dan Ingham yang beraksi, yang pernah, aku dah pasti sama ada pernah tu masih lagi beraksi untuk klub antarabangsa New Zealand ni, dan juga CV Mujajic yang telah dinobatkan selaku penjaring terbanyak bagi saingan bola sepak second tier yang telah beliau lalui itu, boleh membantu kita untuk bilang orang memperbaiki lagi kedudukan kita di saingan Liga Super ni. Adakah anda rasa mereka mampu untuk melakukan sedemikian? Dan tekannya di ruang komentar di bawah, dan bertemu lagi di video seterusnya guys. Assalamualaikum.